ini adalah spek ataupun format asal yang kita import. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat kembali ke channel aku, channel Syed Zaman Raja. Terima kasih pada korang semua yang masih lagi setia dengan channel ni. Yang dah subscribe, aku ucapkan ribuan terima kasih. Yang belum lagi subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe dan juga tekan butang lonceng. Untuk video kali ni, aku akan buat satu tutorial macam mana korang boleh edit video dengan mudah lah menggunakan software Filmora. Jadi, tanpa kita membuangkan masa, jom. Alright, jadi pertama sekali apa yang korang perlu buat adalah korang perlu buka dulu software Filmora. Macam ni dia punya ikon ni, kita tekan je. Jadi bila kita tekan ni dia akan buka. So sebelum dia buka tu dia inilah, ni dia punya apa nama ni, window pengenalan tu lah untuk dibuka. So aku punya sekarang ni Filmora 10.0.4.6 lah. Ni Filmora X kiranya. Okay, kebiasaannya Filmora ni adalah untuk beginner lah. So hari ni kepada korang semua yang masih lagi baru, tak tahu nak edit video, aku suggest korang download software Filmora ni lah. Alright. Okay, sekejap sebelum software ni buka. Okay, selain daripada Filmora, ada juga software-software lain lah. Contohnya macam Adobe Premiere, Final Cut Pro. Jadi untuk dua software tu more kepada professional. Jadi mungkin fungsi-fungsi dia agak agak susah sikit lah. Jadi untuk Filmora ni dia mudah. Okay, alright. Bila dah buka, pertama sekali dia akan keluar window ni dulu lah. Ni window ni. So window ni fungsi dia apa fungsi dia untuk korang sama ada create projek baru ataupun buka projek yang sebelum-sebelum ni lah. Okay, kalau kita tengok kat sini, yang pertama ni adalah new project. Kalau kita nak create projek baru lah. So hari ni kita akan create new projek baru. Tapi kalau korang tengok kat sini ada open project ni, maksudnya kita boleh buka projek-projek yang sebelum-sebelum ni lah, yang kita dah kita buat tu, kita nak edit semula. So kita boleh klik open, dia akan buka window lah satu untuk kita cari mana kita simpan projek tu. Tapi kalau korang pergi kat belah sini, dia ada project library. Maksudnya project library ni senarai projek-projek yang korang buat sebelum ni lah. Ni antaranya lah. Maksudnya recent projek yang korang buat. So kita boleh pilih daripada sini lah. Alright, tapi hari ni kita nak mulakan projek baru lah. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita tekan new project. Tapi sebelum tu kalau korang tengok dekat sini, dia ada select project aspect ratio. Okay, apa yang korang perlu buat adalah kat sini, kebiasaannya lah kalau korang nak buat video untuk YouTube, untuk social media, Facebook, 16:9 ni orang kata saiz yang sesuai lah. Tapi kalau korang klik drop down ni, dia ada lagi saiz-saiz yang bersesuaian dengan platform yang korang nak upload tu lah. Contohnya macam ni kan, satu ni untuk Instagram lah, yang dia segi 4 tu kan. So portrait yang memanjang, so macam-macam lah. Tapi untuk hari ni kita akan buat untuk ni lah, widescreen yang kita akan upload ke YouTube. Jadi ini kita biarkan. So kita pilih new project ni klik new project. Jadi dia akan bukakan Filmora lah. So ini adalah interface Filmora. So interface dia macam ni, simple sangat. Okay, aku akan terangkan satu persatu lah supaya korang mudah faham. Okay, pertama sekali aku akan go through sekali imbas je. Okay, kalau kita tengok kat sini adalah ruangan untuk kita import kita punya media lah. Media ni termasuklah gambar, video, lagu, semua kat sini. And then dekat sini yang hitam ni, ini adalah tempat kita nak preview video yang kita buat tu. Ini kita punya masterpiece tu, kita nak tengok sebelum kita publish ataupun masa kita edit tu, kita boleh preview kat sini lah. And then dekat bawah ni, ini adalah timeline dia lah. So kat sini adalah timeline dia, kat mana kita masukkan kita punya video, gambar, lagu, semua kat sini lah yang akan kita gabung-gabungkan. So dia akan ada kat sini. Jadi kat sini ada dua jenis. Yang pertama adalah untuk video dan yang bawah ni adalah untuk lagu. Jadi diasingkan lah. Jadi kalau korang punya video tu ada lagu, dah bersiap dengan, bukan lagu lah, audio, maksudnya video dan audio bergabung lah.
Kalau korang nak masukkan lagu, dia akan duduk dekat bawah ni lah. Tapi video pun boleh kita detachkan kita punya audio tu lah. So mungkin itu kita akan tunjuk dekat video yang akan datang lah. So hari ni kita nak tengok je dulu secara ringkas, dan kita akan tunjukkan secara ringkas macam mana kita edit menggunakan Filmora ni. Okey, ini adalah timeline dia. Okey. Seterusnya kat tepi ni kalau korang tengok, ini adalah folder-folder untuk media project tu lah. Basically yang kat sini ni ada kena mengena dengan dekat atas ni lah. So dekat atas ni ini antara elemen-elemen yang ada lah. Satu, media. Yang nombor dua ni audio. Audio ni lagu-lagu lah. So dan yang ketiga ni title. Title ni maksudnya kalau title ni orang kata macam teks, macam simple montage ke, untuk opener, dan untuk ending tu, ataupun ada juga subtitle. So aku dah buka kan. Okay. Kalau kat sini kalau kita tengok, dia dah preset kan, maksudnya dah ada dalam tu. Jadi dia free semua, korang boleh pilih je lah. Kalau kita tekan drop down ni, dia akan keluarkan ataupun dia akan kategorikan berdasarkan kategori lah. So ada opener. Opener ni maksudnya yang kita gunakan untuk intro kan. So korang boleh preview tengok macam mana. Ni intro dia. So kita boleh tukar teks-teks ni. So macam-macam lah kat sini ada. So pilih lah mengikut kesesuaian kita punya video lah. And then ada title. Title maksudnya tajuk-tajuk yang kita nak keluarkan semasa video tu dimainkan. Nanti kita akan tunjukkan. Kita ada lower third. Lower third maksudnya teks yang akan keluar dekat bawah tu, dekat bawah video kita tu. Contohnya macam ni, dekat bawah video kita. Contohnya penerangan tentang sesuatu tu lah. So kat sini. So, kita boleh tengok banyak pilihan kat sini. Okay. Dah di preset kan. Jadi dia semua ni free lah. Korang boleh preview kat sini. So boleh nampak lah. So macam-macam. Memang exciting lah kalau korang tengok ni. Dia yang penting sekali adalah idea lah. Idea macam mana yang korang nak sampaikan. Alright. Okay. Macam-macam. Kalau kita tengok ada subtitle, ada ending credit, ada new concept ni macam-macam lah. New concept ni video title-title yang menarik ada. Okay. Seterusnya ada transition. Kita pergi pada transition ni. Okay. Transition ni basically adalah transisi video korang. Contohnya kalau korang gabungkan dua video, korang daripada video satu nak pergi ke video kedua, kita nak ada transition kan. So kat sini pun ada lah. Kalau kita klik, kita boleh nampak kat sini dia punya transition tu macam mana. Ini contohnya. So dia ada 232 jenis transition. Ni kategori-kategori yang ada 3D, contoh macam ni kan. So dia pusing macam tu. So nampaklah kita boleh preview kan. So memang terbaik lah. Contoh so macam tu. Macam ada spherical, macam-macam lah. Fish eye, apa saja. Ataupun korang nak yang ada shape macam ni ke. So macam tu. Macam-macam. Kita boleh preview dulu sebelum kita gunakan. Okay, seterusnya ada effect. Okay, effect ni kebiasaannya banyak kepada filter lah. Filter-filter apa yang korang nak edit kepada korang punya video, nak letakkan pada korang punya video. Ni antara contoh dia. Dia ada 345 effect ataupun filter. So kalau kita tengok macam-macam kategori ada filter untuk video. Ni kita boleh preview ni. Kalau korang tengok ni nak bagi dia macam efek-efek sikit kan. Macam-macam ada shake tu goyang-goyang kan. So kita boleh preview sikit efek tu macam mana. Jadi mudahlah sebelum korang letak dekat korang punya video tu lah. Okay. Alright, macam-macam ada. Kalau kita tengok ni memang macam-macam. Kita nak idea je. Ni antara jenis-jenis filter lah. Jenis anime, nak buat jenis movie. So macam-macam ada. Okay, basically adalah effect. Effect ni more kepada filter lah. Ataupun tak silap aku dia ada mesh. Kalau korang nak create mesh pun ada.
nak create border, nak crop. Yang ini mungkin jenis macam korang nak crop video tu ke, nak apa, yang ini mosaic ni korang nak blurkan video pun boleh juga kat sini lah. Okay, seterusnya tu contoh dia, korang nak blurkan muka orang ke apa kan, so boleh buat kat sini lah. Okay, tak silap aku kat sini ada juga apa nama ni, selain daripada filter ni ada overlay. Overlay ni maksudnya korang boleh create lah macam ni, ada macam video lama-lama tu. So macam tu lah. Okay, basically itu effect macam ada, baik lah. Okay, elemen ni more kepada contohnya macam apa nama ni, contohnya macam animation kecil lah, animation apa ni, macam kartun yang kecil tu lah, yang korang nak masukkan dalam korang punya video tu lah. Contohnya macam ni kan, contoh macam ni, ada efek kilat sikit ke, ni macam ada apa nama ni, asap, kalau lari nak bubuh asap belakang pun boleh. So banyak elemen-elemen yang kita boleh masukkan. So kat sini ada 333 elemen. Bergantung lah korang nak pilih macam mana. Ada kategori love, journey, shape, macam-macam, countdown pun ada, social media. Ni aku pernah juga guna ni. So untuk subscribe kan, korang tak nak buat guna After Effects, boleh terus ambil dekat sini lah. Alright. Okay, itu adalah elemen. Seterusnya kita pergi pada split screen. Okay, split screen ni kat sini apa yang korang boleh buat adalah korang boleh gabungkan dua ataupun lebih video ataupun media lah. Misalnya nak masuk video ke gambar ke, nak splitkan dia, so boleh pilih kat sini. Memang dah ada preset dia. Contohnya dua, banyak lah. So banyak bentuk lah yang ada. Contoh macam ni kan, 3. Dah siap dengan efek sekali, kita terus boleh masukkan lah. So itu antara yang ada lah, fungsi-fungsi yang ada. So mungkin kita akan buat video asing lah untuk kita tengok apa ni, elemen-elemen ni. Okey, itu antara yang ada. Okey, aku akan balik pada audio tadi. Audio tadi aku terlupa nak tunjuk. Okey, audio ni dia ada 237. Yang ni dah di presetkan, maksudnya ada kat dalam. Kategori dia ada macam-macam, ada lagu, ada instrumen, macam-macam lah. Ada rock, macam-macam lah, elektronik. Tapi ini aku tak pastilah, sebab aku jarang guna untuk aku masuk dalam video aku. Kebanyakan aku ambil daripada YouTube Audio Library tu kan, so lebih confirm lah, tak ada copyright. So ini aku tak pasti. Korang boleh je nak test guna. Okay, selain daripada lagu-lagu yang ada kat sini, contoh kita dengar satu lagu. So tu korang boleh preview lagu semua kan. Okay, selain daripada lagu, apa yang ada kat sini? Ada juga sound effect. Ni sound effect, contohnya macam ni. Macam-macam ni, kartun ke apa ke, macam-macam ada. Ayam, ni motor, semua ada lah kat sini. So boleh pilih. Dan korang boleh upload juga korang punya kata sound effect sendiri, boleh upload dan boleh create folder lah. So dia setiap kali nak guna, tak payahlah upload banyak kali kan. So boleh just pilih daripada korang punya music kat sini lah. Alright, itu pengenalan ringkas berkenaan dengan interface Filmora ni. Jadi apa kata, jom kita create satu projek lah, ataupun kita tunjuk sikit seberingkas macam mana kita nak create projek ringkas lah. Alright, pertama sekali apa yang perlu kita buat adalah kita perlu import kita punya media. Okay, jom kita klik kat sini. Bila kita klik dia akan import. Dia akan buka satu folder lah. Dia akan buka macam folder explorer lah. So kita pilih lah kat mana kita simpan video kita. Contohnya aku ambil yang ini. So dia akan importkan video tersebut. Contohnya satu. Contoh kita nak import 2 video. So 2 video kita nak importkan. Kalau ada banyak video pun boleh, tak ada masalah. Nak import sekaligus pun boleh. Tak ada lah. Okay, biasanya kalau aku buat video, aku akan masukkan aku punya apa nama tu, aku punya 3 elemen ni lah, video ni, iaitu aku punya intro, end screen dengan juga logo tu. So kita pilih semua, kita boleh pilih apa ni secara banyak macam ni. Untuk open, so dia akan lah kita punya
projek media lah. Okay, and then apa lagi kita nak masukkan dalam kita punya video ni? Kita juga boleh import lagu lah. So kita pilih kat mana kita simpan lagu kita. Contoh kita pilih lagu ni. Saya akan masuk dalam ni lagu, dan kita nak masukkan gambar lah. So kita nak tengok semua elemen tu macam mana. Kalau kita masuk, kita pilih kita boleh pilih 2 sekali ataupun nak banyak pun boleh. Okay. So kita akan gabungkan 3 elemen ni, video, gambar dan juga lagu, dan kita akan tambahkan beberapa elemen lah, elemen dan efek pada kita punya video ni lah. Okay. Okay. Sebelum kita tarik kita punya video masuk ke kita punya timeline, kita boleh preview dulu, ataupun daripada preview ni kita boleh potong kat mana, kita boleh pilih video nak start pada mana. Dia tak potong pun. Sebenarnya dia just streamkan je. So dia tak potong terus lah. So cara kita nak preview sini, kita klik 2 kali. Klik 2 kali pada video tu. So dia akan display sini lah. So dia akan play kan. Kalau ada audio, dia akan play audio lah kat sini. Ni dia akan display kan. So kat sini adalah dia punya fungsi-fungsi kat sini. Korang boleh play, korang boleh stop. Yang ini korang boleh preview tu dalam bentuk apa, full, ataupun kalau PC korang tu tak berlaju, boleh kurangkan dia punya, reducekan dia punya quality tu, supaya korang boleh preview dengan lebih laju lah. And then dekat sini korang boleh preview display setting. Ini korang boleh tengok setting apa yang korang ada, kita boleh tukar lah. So kat sini and then kat sini kita boleh screenshot. Contohnya macam ni kan, kita nak screenshot ni, gambar ni. Video ni kan dalam bentuk gambar, kita nak dalam bentuk gambar, kita boleh screenshot. Contohnya kita tekan screenshot. Saya akan snap, dia akan masuk dalam folder ni lah. Jadi folder ni dia akan keluar kat sini juga. Ni adalah gambar kita tadi yang kita snapshot. Alright, kat sini ada sound. So kalau kita tak nak kuat sangat, kita boleh slowkan lah. Ini full screen lah kalau kita nak tengok dalam bentuk full screen. Okay. Dan dekat sini kita ada dua ni. Yang ni adalah kita nak setkan mark in ni, maksudnya start video tu masuk daripada mana, start daripada mana, and then ni dia last kat mana. Contoh kalau kita play, tekan play, sama ada kita tekan play atau tekan space bar, tekan play, kita nak mula daripada sini. Sini kan, kita nak mula daripada sini. Okay, yang ni dia tanya ni, switch playback quality can speed up playback performance. Maksudnya kita boleh tengok, tukar kita punya ni playback, kita punya performance lah, bergantung. So dia akan bagi amaran. Kita nak start dari sini, kita klik ni mark A ni, ataupun kita tekan I. So video akan start dari sini. Dan kalau kita nak spesifikkan lagi, contohnya macam ni, play, dan kita nak sampai sini, so kita tekan yang ni, dia out kat sini. So dia akan mula dari sini dan berakhir dekat sini lah. Dan seterusnya apa yang perlu kita buat adalah kita tekan tambah ni, dia akan masuk dekat kita punya timeline lah. So contohnya kita tekan tambah tekan tambah. Bila kita tekan tambah, so dia tanya kita, adakah kita nak kita punya media ni nak masuk dalam kita punya projek. Dia punya spek dia macam ni, format dia 1920 x 1080 30 frame per second. Ini adalah spek ataupun format asal yang kita import, dan ini adalah format ataupun spek yang kita set kat projek kita. Kebiasaannya aku akan ambil yang 30 frame per second lah. Ini sesuai lah untuk kita punya social media ke ataupun YouTube. Okay, pilih yang ini. Okay, dia akan masuk lah. So dia akan masuk kat kita punya timeline ni. Okay, kita boleh tengok. Yang ini kita punya playhead Playhead ni maksudnya kepala baca tu lah. So kita nak start baca pada mana. Okay, kalau kita tengok kepala baca ni, dia ada juga gunting ni. So gunting ni kalau kita nak potong kita punya video. Okay, kalau kita tengok, kalau kita letak kita punya mouse kat situ, ada juga dia tunjukkan kita juga boleh gunakan Control B ataupun Command B lah untuk kita biasa
Command B ni untuk kita potong juga. Ataupun kita klik kat sini pun boleh kita potong video tu dekat dalam timeline ni. Okey, contohnya kalau ini kita akan play kan. Kita akan play lah. Okey, kalau korang perasan, okey kat sini ada butang render. Ni sama ada korang nak render, korang boleh tekan ni, dia akan renderkan dulu. And then dekat sini kalau korang perasan ada yang warna hijau dengan warna merah. Warna merah ni maksudnya dia belum render lah. So belum render, dia akan slow lah. Dia akan slow. Dia bergantung kepada korang punya performance PC korang lah, PC ke laptop korang lah. So macam tu. Okay, kalau korang tengok kat sini dia render kat background. So macam mana kita nak setkan render dekat background ni? Nampak tak? Dia akan jadi hijau kan. So cara dia korang pergi pada file, pergi pada preference. So bila korang klik preference ni, dia akan buka satu window ni. Pergi pada performance. Okay, kat sini ada background render ni. Ni setkan kepada 10 second. Setiap 10 saat dia akan renderkan automatically untuk korang lah. Dan yang dekat sini korang tekan clean. Sebab kita nak delete apa-apa yang lama-lama tu supaya kita punya PC ni dia laju sikit lah untuk render. So render file lama-lama kita akan buang, kita clean kan untuk kita masukkan render file yang baru. Dan kat sini korang make sure korang letakkan paling rendah lah. Ni kalau ada lagi rendah lagi bagus. Untuk kita preview tu dalam bentuk kualiti yang rendah lah kan. Kalau kualiti tinggi, memang orang kata apa nama ni, nak bagi laju lah kan. Kalau kita performance PC kita tu slow. So kita dah set kan, kita tekan OK lah. Okay, contohnya Okay. Seterusnya kita nak masukkan, kita pilih play. Okay, dia akan berakhir kat situ. Dan kita nak masukkan satu lagi kita punya video ni, yang kedua. Kita preview lagi, sama juga macam tadi, kita preview. Tengok kat mana kita nak mula. Okay. Contohnya kita nak start dari sini lah. Kita mulakan balik pada awal. Kita dari sini kan. Pilih. Sudah turun. Kita nak buat video simple je. So sampai sini So kita tekan out kat situ. Dan kita tekan ni. Pertama dia akan masuk dalam kita punya timeline. So dia akan bergantung kepada ni. Kalau korang letak korang punya page ni kat sini, so dia akan masuk kat tengah-tengah ni. So make sure kita letak dekat belakang lah. So kita dah masuk dah kita punya dua video sini. Dan kebiasaannya aku akan masukkan aku punya end screen ke ujung. Dan satu lagi ke depan, kita tarik page ni ke depan. Masukkan kita punya intro. So kita dah ada intro, kita dah ada video-video ni. Dan kita nak masukkan lagi beberapa elemen lah. Kita nak masukkan lagu. Kalau nak masukkan lagu, korang ambil ni. Contohnya lagu ni, kita tarik, letak kat bawah dia. Okay. So kalau kita play kan, so dengarlah lagu kita kat situ. Okay. Lagu ni kalau kita rasa panjang sangat, kita boleh potong lah. Kita pergi kepada last ni. Kita tekan gunting lah untuk kita potong. Ataupun Ctrl B. Tekan ni, so dia akan select yang belakang. So kita akan delete yang belakang ni lah. Dan yang ini kalau kita tengok ada lebih kan, so kita boleh tarik. Tarik dia akan snap dekat hujung last video kita tu lah. So mudah. Okay. Itu lagu. And then kita masukkan lagu, kita masukkan video. Terusnya kita nak masukkan efek kepada kita punya video ni lah. Kan? So efek kita nak masukkan elemen efek, kita nak masukkan efek. Contohnya so kita kepada efek. Kita nak masukkan filter lah kan. Filter sikit. Contohnya kita nak apa nama ni, macam ada neon sikit ni kan. Kita tarik, kita masukkan dekat kita punya video, atas video yang kita nak ada. Wow. So nampak macam neon sikit. So kalau kita nak semua dari efek tu, kita boleh tarik sampai hujung video. So kita boleh tengok. Kita try play tengok.
So dia akan keluar macam tu lah, hijau. Ni sebab filter tu lah, filter hijau kan. Okay, buruk sangat tukarlah, boleh buang. Select, delete je. Kita nak pilih macam ala-ala movie sikit, Star Wars kan. Kita tarik Star Wars sikit, filter Star Wars. Tengok, kita tengok tengok kat sini Okay, macam tu gambar dia, kira okey tu. So kita nak keseluruhan video tu dapat efek yang sama, kita tarik sampai hujung lah. So dia dekat atas, yang penting dia duduk atas lah. Okay, kita dah ada efek. So kalau kita dah confirmnya ni, kita nak ubah pun boleh lagi. Nak ubah something lah kan, nak kurangkan sikit ke dia punya efek, boleh lah kat sini. So macam tu, tekan OK. Alright, kalau kita dah OK, kita tutup lah kita punya ni. Yang ni pun kita ni kunci supaya kita tak tertarik-tarikkan kita punya apa nama tu, video dan elemen-elemen lain ni. So kita dah kunci lah. So tak ada apa-apa yang bila kita import tu dia terduduk dalam ni kan. Alright. Okay, effect. Seterusnya kita nak masukkan elemen apa kita nak masukkan title. Kita pergi pada title. Kita nak masuk kepada title. Kat sini kita ada opener ni opener. Mungkin opener ni kita nak letak sebelum video ni main kan. So macam tu. Kita buka balik yang ni. Kita nak dia duduk dekat sebelum intro. Kita pilih yang ni. Pilihlah mana-mana blok ke apa ke. Aku pilih yang ni blok. Nampak tak? Bila kita pilih aku ni back, kita contohnya title ni biasanya dia akan duduk dekat atas ni. Tapi kita tak nak ada duduk dekat atas ni kan. Kita nak duduk dekat depan. So macam mana kita pergi tarik kat depan ni lah. So dia akan start dekat sini. So macam tu. Macam tu. Jadi kita nak tukar. Kita nak tukar teks tu. Apa yang perlu kita buat adalah kita klik 2 kali pada efek tu. Dan kalau korang tengok sini, okay, kita boleh pilih lah. Kita boleh pilih. Kita boleh pilih nak edit macam mana. So ni kita edit lah. Contoh kita edit tutorial. Ini besar, kita boleh kecilkan lah. So, boleh tarik. Mana nak pakai cursor ke atau nak pakai mouse ke. Okay, tutorial. Ni 01. Contoh yang ni. Edit. Okay, tajuk dia. Okay, tajuk ni kita boleh ubah color dia apa semua. Bergantunglah pada korang semua kalau nak ubah. Kan, kalau kita nak ubah, kita boleh je ubah. Yang ni preset yang dah ada lah. So memang sangat mudah lah. Okay. Okay, kita dah edit gitu tu. Kita dah masukkan opener. And then, ni kalau ni dia lari ni, korang boleh tarik balik. Alright. Terusnya kita nak masukkan apa lari lah. Okay, kita nak masukkan teks dekat atas ni. Contohnya daripada video ni. Video ni kita nak masukkan apa nama, lower third. Kita pilih lah dekat mana kita nak start letak. Okay, kita pilih lower third. Kita pilih lah nak letak lower third apa. Banyak pilihan kat sini. Mungkin kita boleh pilih yang ini ke. Ni kan. Kita tarik, letak kat sini. So, kita tengok. Kita preview sikit. So, dia akan keluar macam tu lah. Jadi, kita
tekan 2 kali, klik 2 kali kat situ, kita edit lah dia punya title tu kita tulislah apa-apa. Okay. Simple je. Boleh pakai korang punya apa ni, direction pada keyboard ni. Nampakkan dia lagi cantik lah kan. So kalau korang mula bermain, so dia akan keluar macam tu lah. Okay. Dan kita nak letak transition daripada video yang pertama ni kepada video yang kedua lah. Jadi apa perlu kita buat adalah kita pergi dekat transition. Okay, dekat transition ni kita boleh pilih lah mana-mana transition yang ada kat sini. So nak nampak lagi senang kita tengok transition tu ada, kita pilih dekat sini lah kot. So aku pilih yang ini lah, plane shape ni. Kita tarik, bawa kepada ni antara dua video ni, video pertama dengan video kedua duduk kat tengah ni. Dia punya transition tu Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita letak kat tengah antara dua video dan kita nampak tak? So dia akan transition tu nampaklah antara dua video tu. Okay, seterusnya apa yang perlu kita buat adalah yang kita nak masukkan adalah kita nak masukkan gambar lah. Okay, kita nak masukkan gambar. Cara nak masukkan gambar ni mudah je. Kita pergi balik pada media. So kita nak masukkan dua gambar ni lah. Okay, contoh kita masuk gambar air ni. Okay. Ambil gambar air ni, letak dekat mana yang kita nak letak. Contohnya macam kat sini kan. So kita nak tinggikan kita punya ni supaya nampak kita punya timeline tu. Okay. Letak gambar air ni duduk atas. So dia akan createkan satu timeline baru lah. So track baru. Jadi apa perlu kita buat adalah kita kena kecilkan kita punya gambar ni lah. Kalau kita nak full pun boleh juga. Jadi gambar ni kita nak dia bermula selepas transition tu lah. Kat sini kan. So pendekkan. Dan gambar ni kita nak kecilkan. Kita klik 2 kali. Kita pergi pada transform dan kita scale tu kita kecilkan. Selain daripada kita scale kat sini, kita boleh je tarik je freehand pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Dan kita letaklah kat mana-mana yang kita nak letak. Kan? Itu kita letak ujung ni. Okay. Dan tinggi sangat pula. Okay. Nampak tak? Aku punya PC ni nampak macam agak lagging sikit. So dia dah mula makan banyak memori lah. Okay. Itu adalah kita nak masukkan gambar. Dan kita nak gambar ni ada efek. Macam mana gambar ni keluar? So kita boleh pergi pada animation. Okay. So ni kita boleh tarik ke bawah sikit. Kita pergi pada animation. Kalau kita tengok ada beberapa animation kat sini. Kita tak nak animation ni. Kita nak animation yang banyak. Yang macam ni lah. So aku nak pilih yang ni. Boom Boom masuk yang tu kan. Sup masuk yang tu. So macam tu. Jadi bila dia masuk tu, okay, kita nak dia ada bunyi zup. Macam ada efek sikit lah. Dia perlu kita buat, kita pergi pada audio, kita cari sound effect, kita cari swoosh. Macam tu. Jadi ni kita pastikan playhead kita ni duduk dekat gambar yang baru nak keluar ni. Dan kita tahulah kita nak letak kita punya apa nama tu sound effect tu kat mana. Kita tarik sound effect ni duduk bawah ni.
Jadi kalau kita playkan balik, kita preview. Oh, slow sikit aku punya PC ni. Sebab aku record dengan OBS, so dia makan banyak memori lah. So macam tu. Dia akan macam tu lah. Okey, seterusnya kita dah masukkan gambar, kita dah masukkan lagu, kita dah masukkan lower third semua, tag semua kita dah masukkan. Apa yang kita nak buat adalah kita dah masukkan efek kan. So, apa lagi yang kita tak masukkan? Rasanya semua kita dah masukkan. Seterusnya kita nak save lah. So macam mana kita nak save kita punya project ni? Senang ya. Macam biasa korang file, tekan save project lah ataupun control save lah. Save project kita. So kita savekan project kita ni. Okay, kat sini So kita namakanlah project tutorial Filmora X. Dan kita savekan lah. Sudah akan savekan. Okay. Itu cara dia. Kita dah savekan project. Allahumma. Project. Okay, sorry aku punya Filmora ni dia sebab PC aku dia macam hang sikit. Okay. Okay, seterusnya kita nak export. Kita dah save, kita nak export lah. Jom kita export . Cara dia senang ya. Tekan butang export ni kat atas ni. Tekan butang export. Dan dia akan kejap So dia akan pop upkan satu window untuk export ni. Okay, dekat sini ada beberapa apa nama ni, tetapan lah yang korang perlu buat. Okay, basically apa yang ada kat sini korang terus boleh setkan lah. Tapi ada juga pilihan-pilihan lain. Tapi untuk video ni kita akan terus buat dekat sini lah. So local ni maksudnya dia akan save dekat kita punya PC lah. Dan kita akan save dalam bentuk kat sini ada format-format tertentu. Kebiasaannya kita dalam MP4 lah. Mungkin kalau korang nak dalam MOV pun boleh, quick view, quick time pun boleh. Banyaklah 3GP pun boleh kat sini. Tapi untuk video ni kita akan buat ataupun kita akan export dalam bentuk MP4. Okay, dekat sini korang namakanlah video korang. So kita namakan tutorial Filmora X. Kat save tu maksudnya kita nak pilih dekat mana kita nak simpan kita punya video tu lah. Di select folder. Dan ini ada resolution dia. Resolution dia korang nak masukkan macam mana. Encoder ni biar. By default semua dah akan macam ni lah. Nak tukar resolution pun boleh juga. 1920x1080 ni ini adalah HD lah. Kalau kita nak pergi 4K, kita boleh pergi tukar lah kat sini. Tapi aku suggest kita stick pada kita punya resolution yang dekat projek kita tadi lah. Ni projek kita 1920x1080 30 frame per second. Kita stick pada tu lah. Dan tekan OK. Dan seterusnya kita tekan export. So kita akan export kita punya projek. Tekan export. Bila kita tekan export je, dia akan promptkan satu window kat sini. Sekejap So lambat sikit. Ni window ni. Kita akan keluar window ni. On the share Filmora. Okay, kat sini kita dah tak boleh nak tekan apa-apa lah sebab dia tengah export ataupun dia tengah render lah. Okay. Dan kat sini ada pilihan lah. Sound reminder maksudnya bila siap dia akan bunyi kling. Maksudnya macam kita punya apa nama oven kita tu lah. Masak dia akan keluar bunyi situ kan. Ataupun korang boleh pilih ni. Contohnya shutdown komputer. Contohnya macam video tu panjang, kita nak render tengah malam kan. Siap je kita render, kita tidur. So habis je render dia akan shutdown terus kita punya PC lah. So baguslah fungsi ni. Ataupun do nothing ni dia tak buat apa-apa lah. Maksudnya kalau siap render pun dia akan senyap je lah.
Okey. So kita akan tengok kat sini dia akan ada peratusan berapa banyak, berapa persen yang dah siap. So macam ni kita kena tunggulah. Tunggu sampai 100% lah baru siap dia punya video kita ni baru siap lah. Okey. Kita tunggu sekejap. Alright. Okey. Alright, untuk spek PC spek PC at least korang mesti kena ada 4GB kot. 4GB RAM. Kalau lebih lagi baguslah, 8GB ke. Kalau korang nak buat multitasking, kena banyak lagi lah RAM tu. Dan korang punya processor tu mungkin lagi tinggi lah. Contohnya macam aku sekarang ni, RAM aku 16GB. Tapi tak ada graphic card lah. Tak ada graphic card, jadi dia agak macam lagging sikit lah. Dan oleh kerana aku sekarang ni rakam menggunakan OBS, dia agak banyak makan resource jugalah daripada kita punya CPU dan juga kita punya RAM. Tapi kalau korang punya PC tu spek tinggi, gaming spek tu ataupun editing spek, kira jangan risaulah, dia lancar je. Okey, kita tengok sekarang ni dah 45%. Okey. Okey, sambil-sambil tu mungkin boleh kita sembang-sembang sikit lah. So, kalau ada apa-apa soalan berkenaan dengan mana-mana bahagian dekat video ni yang tak jelas, atau mungkin apa yang aku sampai tu ada kesilapan ke, mohon korang tulis dekat ruangan komen lah. So boleh kita bantu sama-sama kita lah. Siapa yang tak tahu ke ataupun ada ilmu baru ke, boleh tulis dekat ruangan komen lah. Dan insyaAllah mungkin kita akan buat lagi video-video tutorial macam ni lagi berkenaan dengan Filmora ke. Mungkin kita nak buat efek ke. Kebanyakan ada orang buat efek lah kan. Ada orang kata kita nak kena pakai Adobe After Effects lah, kita nak kena pakai Adobe Premiere. Tapi dengan Filmora ni kita juga boleh buat efek-efek macam Z King tu nanti mungkin kita akan buat jugalah video-video ringkas. Okey. Tu bunyi sound tu, kleng, maksudnya dah siap lah. So dah siap, dia akan macam ni. Dia dah 100%. Kita pilih, tekan butang find target ni untuk kita klik, dia akan buka buka folder mana yang kita simpan. Kita klik. So dia akan bukakan folder kat mana kita simpan. Contohnya kat sini ni. So dia buka folder ni dan ada terus kita punya file tu lah yang kita dah export tadi. Okey, kita klik. Kita tengok kita nak review sikit kita punya video ni. So kejap. Ni video dia. Okay, basically ni lah video dia. Okay, kita nak play daripada awal ni. Dekat depan tadi aku tak lagu, dia slow, dia tak bunyi. Kita play. Ini lah video dia. Right. Kita punya intro. Okay, video pertama and then ada lower third. Ini video pertama. Okay, daripada video pertama ni dia ada transition pergi ke video kedua. So dia keluar gambar kita dengan sound effect. Dan kita punya end screen lah. Basically ada beberapa elemen lah ada kat situ yang kita dah gabungkan dan kita jadikan satu video lah. So itu dia lah. Basically cara macam mana kita nak edit video menggunakan Filmora X ni. So memang mudah gila. So aku yakin semua orang boleh ikut tutorial ni dan mungkin boleh edit video lah dan boleh upload ke YouTube. Jadi itu saja untuk tutorial kali ni. InsyaAllah kita akan buat lagi tutorial-tutorial macam ni akan datang berkenaan dengan efek-efek lain ke kan. So kalau korang berminat, bolehlah tulis ruangan komen nak tanya apa ke, ada benda-benda tertinggal ke, atau ada benda-benda yang aku cakap salah, korang boleh komen ke bawah lah. Alright, itu saja untuk tutorial kali ni. Kita jumpa dalam tutorial yang akan datang. Assalamualaikum.